A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian, selamat datang ke Tadabbur Center. Pada kali ini saya membawakan satu konsep atau satu segmen yang berbeza dengan sebelum ini. Dan segmen ini saya namakan sebagai kaedah kehidupan dalam Al-Quran, di mana melalui segmen ini kita akan membawakan ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita praktikkan ke dalam kehidupan seharian kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Sebab itu Al-Quran, kalau kita dilihat dari sisi kemukjizatannya, kita akan mendapati bahawa terdapat beberapa ayat di mana perkataannya sedikit tetapi membawa maksud dan juga impak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab itu, kalau kita selalu membaca ayat-ayat ini, kita akan sedar bahawa terdapat ayat-ayat yang membentuk satu rumusan kaedah yang boleh kita praktikkan ke dalam kehidupan seharian kita. Lazim pada hari ini kita melihat ramai orang yang menggunakan kata-kata hikmah ataupun syair, ataupun sajak untuk membangkitkan rasa, untuk membangkitkan jiwa. Tapi pada hakikatnya Al-Quran merupakan kalam Allah yang semestinya apabila kita baca, fahami maknanya dan juga kita tadabbur dengan penuh kesungguhan, pasti Allah Ta'ala akan memberikan panduan dan juga jalan hidayah kepada kita, seperti mana yang kita bincangkan pada slot surah Al-Fatihah, di mana kita selalu menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kurniakanlah kami jalan yang lurus. Jadi Al-Quran akan membawa kita kepada jalan yang diredai oleh Allah SWT dan jalan yang akan membawa kita menuju ke syurga ilahi. Tuan-tuan dan puan sekalian, sedar ataupun tidak sedar, apabila kita mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran, kebanyakan ayat-ayat ini memberikan satu impak yang sangat besar dalam kehidupan kita bagi mereka yang selalu tadabbur dan juga memahami ayat-ayat ini. Sebab itu Al-Quran selalu menyebut ataupun ayat-ayat Al-Quran yang selalu kita utarakan di dalam Tadabbur Center, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka telah terkunci? Dan ini kita nak bawa tuan-tuan dan puan sekalian, mengajak diri saya yang lemah ini dan juga tuan-tuan dan puan sekalian agar kita membaca Al-Quran itu dengan penuh penghayatan, membaca Al-Quran itu dengan penuh tadabbur, dan bukan sekadar kita baca tetapi tidak menghayati makna di sebalik ayat tersebut. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat Quran yang dinamakan juga sebagai Jawami'ul Kalim, perkataan yang pendek, yang sedikit tetapi membawa impak yang sangat besar, ia sangat penting supaya apabila kita membacanya, dia boleh menguatkan interaksi orang Islam sebagai khususnya yang membaca Al-Quran dalam semua aspek kehidupan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, membaca Al-Quran seharusnya ditadabbur dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan seharian kita. Malanglah apabila kita membaca Al-Quran, sekadar kita membaca tetapi kita tidak menghayatinya dan juga mengaplikasikan makna di sebalik mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita membaca ayat-ayat yang sebegini, ia boleh menanamkan keyakinan di dalam diri setiap individu untuk mengatakan bahawa Al-Quran merupakan solusi segala masalah yang kita hadapi, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita mencari pelbagai solusi yang kita lihat sebagai salah satu cara untuk kita menyelesaikan masalah kita. Sedangkan Al-Quran berada di hadapan kita yang kita baca setiap hari, kita tidak perasan ini merupakan satu solusi. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, untuk mencapai solusi perlu kita fahami, sebab panduan-panduan ini datang dalam bentuk ataupun dalam bahasa Arab yang memerlukan
kefahaman kita sebagai seorang Islam, bukan sekadar membaca, tetapi membaca dengan penuh penghayatan dan juga memahami makna-makna yang tersirat dari ayat-ayat tersebut. Jadi pada hari ini saya akan memilih satu ayat untuk kita bincangkan. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan sekalian supaya bila kita membaca Quran tu, cuba keluarkan satu ayat yang kena dengan diri kita. Jadi hari ini saya nak bawa satu ayat yang saya yakin tuan-tuan dan puan selalu baca ayat ni, dan ustaz-ustaz pun selalu sebut ayat ni. Cuma bagaimana kita nak relatekan dalam kehidupan seharian kita. Ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Ayat ini pada surah Al-Baqarah ayat ke-216, di mana Allah Ta'ala berfirman, tak kala kamu tidak suka kepada sesuatu, boleh jadi ianya baik kepada kamu. Dan kadang-kala kita suka kepada sesuatu, tapi dia sebenarnya memberikan keburukan kepada kita. Jadi ayat ini jika diperhatikan dengan teliti, sebenarnya dia sangat dekat dengan diri kita. Cuma sebelum kita masuk kepada perbincangan berkaitan ayat ini, suka untuk saya membawa tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita memahami background, latar belakang ayat ini. Ayat sebelum ayat yang saya bacakan menyebutkan tentang kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Background ayat ini adalah bercerita tentang suruhan Allah Ta'ala untuk melakukan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bila mana seorang itu berada dalam peperangan ataupun dianjurkan untuk perang, pasti ada rasa tidak suka di kalangan manusia, sebab perintah berperang ini merupakan satu perintah yang mengubah kebiasaan hidup kita dalam keadaan yang aman dan tenteram kepada satu keadaan yang membuatkan sama ada kita membunuh orang ataupun kita yang terbunuh. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila masuk untuk berperang ni, pasti kita akan menggunakan banyak masa dan juga perbelanjaan bagi berhadapan dengan musuh yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi mereka. Jadi apabila diperintahkan sebegini, saya nak bawa satu analogi supaya kita mudah faham. Kita umpamakan seperti kita minum ubat yang sangat pahit. Pada ketika itu kita berada dalam keadaan yang demam ataupun sakit tertentu, kita makan ubat itu sangat pahit. Ada ketika kita rasa macam, ya Allah, susahnya untuk nak telan ubat ni. Sebab apa? Sebab ubat tu sangat pahit dan dia tidak kena dengan selera kita sebagai seorang manusia yang suka benda yang manis sebagai contohnya. Bila makan ubat itu pahit, tapi sebenarnya dia memberikan kesembuhan kepada kita. Ubat itu adalah asbab daripada yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila mana kita makan ubat itu kita telan tu dengan rasa terpaksa, tapi ia sebenarnya memberikan kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala. Walaupun pada mulanya kita minum dalam keadaan yang pahit dan juga terpaksa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah dalam kehidupan kita. Ada ketika kita berhadapan dengan perkara yang kita tidak suka, tetapi sebenarnya memberikan kebaikan kepada diri kita. Dan kadang-kadang kita terlalu mengejar sesuatu yang kita suka, tetapi sebenarnya ia memberikan keburukan kepada kita. Jadi perkara sebegini memerlukan satu refleksi sebagai seorang Muslim dan juga seorang mukmin. Sebab membaca Al-Quran tanpa ada refleksi membuatkan kita membacanya tanpa ada kefahaman, dan kefahaman yang dituntut oleh Allah SWT inilah yang membawa kita untuk mendekati Allah SWT. Sebab tu dalam kaedah ini, di mana kita menunjukkan bahawa keputusan Allah adalah yang sangat terbaik. Dan kaedah ini sangat berkait rapat dengan satu prinsip keimanan, iaitu kepercayaan kepada qada dan juga qadar. Jadi kepercayaan kepada qada dan juga qadar memerlukan satu penghayatan yang sangat tinggi, keimanan yang sangat tinggi, sebab ramai orang pada hari ini yang menyalahkan Tuhan apabila berlaku musibah yang memaksanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Apabila dalam kesusahan, menyalahkan Allah. Apabila timpa musibah, menyalahkan takdir Allah. Sedangkan inilah yang Allah Ta'ala ajar kaedah
untuk mengatakan bahawa keputusan Allah itu adalah yang paling terbaik dan seharusnya kita menerima segala bentuk musibah, segala bentuk cabaran, segala bentuk ujian itu dalam keadaan kita mengimani bahawa terdapat hikmah di sebalik apa yang terjadi. Jadi maksud bagi kaedah ini untuk memudahkan tuan-tuan dan puan sekalian, yang pertamanya, mungkin satu ketika kita berhadapan dengan musibah yang besar, ujian yang berat, rintangan yang sangat hebat, lalu kita mula mengeluh, kita sedih, kita duduk bersendirian, kadang-kadang kita meratap. Namun ujian yang dihadapi itu berubah menjadi satu keadaan yang baik tanpa kita sedari. Jadi secara zahirnya nampaknya seperti kita berada dalam situasi yang sangat genting. Tapi Allah Ta'ala memberikan jalan keluar bagi mereka yang bersabar, bagi mereka yang mempercayai qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ketika juga kita berusaha untuk mencapai sesuatu, pada mata kasarnya adalah perkara yang baik. Jadi kita pun bermati-matian setiap hari untuk mendapatkan apa yang kita impikan, untuk mendapatkan apa yang kita kejarkan. Sehingga sampai tahap kita sanggup untuk mengorbankan diri kita, wang, tenaga dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu yang kita rasa baik untuk diri kita. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kala perkara-perkara yang kita kejar, perkara-perkara yang kita lihat memberikan kebaikan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebab itu kita kena faham, kadang-kala Allah Ta'ala tidak memberikan apa yang kita mahu, tapi Dia memberikan apa yang kita perlu. Ya, kita boleh inginkan apa yang kita nak, tapi Allah Ta'ala apabila kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, Dia akan berikan apa yang kita perlu dan bukan apa yang kita mahu. Kerana boleh jadi apa yang kita mahu itu tidak sesuai, dan boleh jadi apa yang kita mahu itu hanya berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila membaca ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, terdapat satu ayat lagi yang kelihatan sama dengan ayat ini, iaitu ayat pada surah An-Nisa di mana Allah Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sekiranya kamu tidak suka, wahai lelaki, kepada perempuan, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu sebenarnya memberikan kebaikan yang banyak kepada kamu. Jadi ayat ini sebenarnya konteksnya adalah berkenaan perceraian, di mana seorang lelaki yang tidak suka kepada isterinya mula memberikan pelbagai alasan untuk menceraikan isterinya hanya kerana dia tidak suka dengan penampilan sebagai contohnya ataupun perangai isterinya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini sangat signifikan kepada mereka yang telah berumah tangga dan juga menjadi panduan kepada mereka yang masih belum berumah tangga. Ayat ini memberikan khabar kepada kita bahawa manusia itu sifatnya lemah. Sekiranya lelaki mempunyai sifat yang lemah, begitu juga wanita mempunyai sifat yang lemah. Cuma dalam keadaan ini, bila mana kita melihat pasangan kita mempunyai kelemahan tertentu, seharusnya ayat ini mengajar kita untuk bersabar. Sama ada kita sebagai suami ataupun sebagai seorang isteri, apabila melihat pasangan kita mempunyai kekurangan tertentu, pertama yang perlu kita buat adalah banyakkan bersabar. Yang keduanya adalah kita perlu menerima pasangan kita dengan seadanya. Sebagaimana kita menerimanya ketika awal perkahwinan, begitulah ketika berlangsungnya perkahwinan kita sepanjang 20 ataupun 30 tahun, seharusnya kita menerima pasangan kita dengan seadanya. Sebab apa? Sebab kita percaya bahawa isteri kita mempunyai kelemahan seperti mana kita juga mempunyai kelemahan. Jadi kelemahan ini bukan untuk dijadikan alasan untuk berpisah, tapi kelemahan ini adalah sebagai satu pemangkin untuk melengkapi antara satu sama lain.
Sudut yang negatif adalah kelemahan, sudut yang positif adalah kelebihan. Jadi kelebihan inilah yang menampung antara satu sama lain. Kelebihan yang ada pada suami akan menampung kelemahan yang ada pada isteri. Begitu juga kebaikan ataupun kelebihan yang ada pada isteri akan menampung kekurangan yang ada kepada suami. Jadi saling melengkapi antara satu sama lain. Wahai para suami sekalian, apabila kita hanya fokus kepada kelemahan yang ada pada isteri kita, kita akan jumpa kelemahan tersebut. Dan kemungkinan kita akan meninggalkan isteri kita disebabkan kelemahan tersebut. Lalu kita mencari pasangan yang lain semata-mata untuk memuaskan hati kita dan kadang-kadang memuaskan nafsu kita. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila kita mencari wanita yang lain, kita sebenarnya mencari perkara yang sama. Kerana apa? Kerana wanita itu sifat lemah. Jadi kita mempunyai seorang isteri dan kita melihat dia mempunyai kelemahan, lalu kita menceraikannya, kita berkahwin dengan orang lain, kita akan berhadapan dengan masalah yang sama. Jumpa dengan isteri yang kedua, tengok ada kelemahan, cerai. Kahwin yang ketiga. Bila kahwin yang ketiga, tengok kelemahan. Jadi sampai bila proses ini akan berakhir? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk membina rumah tangga yang sangat bahagia, berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah, seharusnya kita memahami ayat ini dengan sebaiknya. Sebab apa? Kadang-kadang sesuatu yang kita tidak suka itulah yang menjadi penawar bagi kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita selalu dengar orang kata di sebalik lelaki yang hebat itu terdapat seorang wanita yang banyak membantu. Mungkin kita lihat isteri kita ataupun pasangan kita tidak mempunyai kelebihan seperti kita, sebagai contohnya. Tapi dialah yang mempunyai ataupun memainkan peranan yang sangat besar sehingga menyebabkan kita berjaya. Itu kita perlu ingat, letakkan dalam minda kita bahawa pasangan kita sebenarnya memainkan peranan dan juga kebaikan yang diberikan kepada kita itu sangat banyak. Cuma bila hari demi hari berlalu, mungkin perasaan kasih sayang itu semakin berpudar. Jadi sebab itulah bila kita berpegang dengan ayat ini, bila mana kita mula ada rasa benci, tengoklah diri kita sebagai suami ataupun sebagai seorang isteri, kita juga mempunyai kelemahan, dan kelemahan itu adalah untuk dilengkapi dengan kelebihan yang ada pada pasangan kita. Jadi kalau kita berfikir dengan cara begini, insya-Allah Allah Taala akan memberikan sakinah dan juga mawaddah sehingga ke akhir hayat, insya-Allah taala. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, beginilah lumrah kehidupan yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan ujian juga cabaran. Dan ujian-ujian ini bukan Allah Taala berikan untuk menyusahkan kita, tapi ujian yang Allah Taala berikan ini untuk melihat sama ada kita ini adalah orang yang beriman ataupun tidak. Seperti Allah Taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Taala menjadikan dan kami menjadikan manusia itu dalam keadaan susah. Sebab susah ini bukan untuk memberatkan kita, tapi susah ini sebagai satu proses untuk melihat sama ada kita ini adalah orang yang beriman ataupun sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila mana kita memahami dan juga menerapkan kaedah ini dalam kehidupan seharian, pasti kita akan menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan kita tidak akan rasa serabut memikirkan tentang kelemahan-kelemahan pasangan kita. Fokus kepada bagaimana untuk kita menguruskan keluarga yang ada, fokus kepada bagaimana untuk melengkapi antara satu sama lain, dan fokus bagaimana untuk kita mencari redha Allah berbanding menurut hawa nafsu yang merupakan jalan yang dilorongkan oleh syaitan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, dalam Al-Quran terdapat banyak sangat cerita yang berkenaan dengan rasa perasaan kita kepada sesuatu. Perasaan kita kadang-kadang yang kita rasa baik sebenarnya memberikan keburukan. Perasaan kita yang kita rasa ia tidak baik sebenarnya memberikan kebaikan kepada kita. Jadi sebagai contohnya, kalau kita melihat dalam kisah Nabi Yusuf AS, bagaimana proses yang dilalui oleh Nabi Yusuf AS. Pada mulanya baginda dikenati oleh adik-beradik, dihumban ke dalam telaga. Kemudian diuji dengan nafsu wanita yang rakus, kemudian masuk ke dalam penjara. Dan kita boleh melihat di akhirnya baginda menjadi seorang pembesar Mesir pada ketika itu. Dan di sini kita melihat bahawa sesuatu yang kita tidak suka itu sebenarnya memberikan hikmah yang baik kepada kita. Begitu juga dalam kisah Nabi Khidir AS, ketika mana berjalan mengembara bersama Nabi Musa AS, ketika mana Nabi Khidir membunuh seorang lelaki, maka Nabi Musa pada ketika itu sangat terkejut. Cuma
bila melihat dari sudut fizikal dia, dari sudut zahirnya melihat perbuatan itu perbuatan yang tidak baik. Tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala menyebutkan wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minan. Kenapa Nabi Khidir membunuh anak lelaki tersebut? Kerana bimbang. Dia memaksa ibu bapanya supaya sesat dan juga mengikut jalan kekafiran. Jadi sebagai panduan, ayat ini boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai orang yang, sebagai contohnya yang masih belum dikurniakan anak, pandang dari sudut yang positif. Jangan kita melihat, ya Allah, kenapa aku tidak dikurniakan anak? Apakah kesalahan aku? Kenapa kau menzalimi aku? Ini melihat dari sudut yang negatif. Sepatutnya kita perlu melihat, kemungkinan sekarang Allah masih tidak memberikan atau mengurniakan anak kepada kita, ada hikmah-hikmah tentu. Kemungkinan kita takut, bila mana kita diberikan anak sebagai contohnya, anak ini akan menjadi anak yang derhaka dan menyebabkan kita masuk ke jalan kufur dan sebagainya. Ini salah satu hikmah yang perlu kita fikir, yang perlu kita teliti dan melihat sesuatu perkara itu dengan mata hati. Lihat suatu perkara itu dengan mata hati dan bukan hanya melihat dengan mata kasar. Jadi tuan-tuan sekalian, antara kisah lain yang boleh kita kaitkan juga dengan ayat ini adalah kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah satu ketika baginda terdengar Nabi SAW berkata yang bermaksud, apabila seorang ditimpa musibah, maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita ini datang daripada Allah, ataupun kita ini milik Allah dan kepadanya yang kita akan kembali. Ya Allah, kurniakanlah pahala kerana musibah yang ditimpakan kepada aku ini, dan gantikanlah musibah tersebut dengan yang lebih baik. Jadi ketika Ummu Salamah mendengar ayat ini, dan apabila Abu Salamah iaitu suaminya meninggal dunia, maka dia pun membaca doa ini. Dan hikmahnya adalah Ummu Salamah tidak melihat ataupun memamerkan kesedihannya apabila suaminya meninggal, tapi dia percaya dengan doa ini yang dianjurkan ataupun disarankan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia membaca doa ini, dan hikmahnya adalah beliau dikurniakan seorang suami yang sangat hebat, iaitu Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi isteri yang kehilangan suami, jangan melihat kehilangan suami itu merupakan penamat kepada kehidupan anda. Lihatlah bagaimana perjalanan yang perlu anda tempuh, dan yakinlah bahawa Allah Ta'ala akan memberikan bantuan dan juga pertolongan sekiranya kita tetap dan juga teguh di atas jalan hidayah Allah SWT. Berdoalah kepada Allah Ta'ala akan memberikan bantuan dan juga pertolongan. Iyyaka nasta'in, pasti Allah Ta'ala mendengar hamba-hambanya yang ikhlas berdoa kepadanya. Dan kita yakin bahawa mereka yang telah kematian, suami ataupun isteri, Allah Ta'ala akan berikan ganti yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita pada hari ini, yang pertamanya, yakin dan percayalah bahawa Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Yakinlah Allah Ta'ala mengetahui apa yang terbaik untuk kita, kerana Allah Ta'ala menciptakan kita dan juga mentadbir dan juga mendidik kita sebagai makhluk. Yang keduanya, kita kena ingat, kadang-kadang Allah Ta'ala tidak memberikan apa yang kita mahu, tapi dia memberikan apa yang kita perlu. Yang ketiga, musibah, ujian dan cabaran perlu dilihat dari sudut yang positif, dan kita kena yakin setiap yang berlaku itu pasti ada hikmah yang mungkin kita tidak nampak pada hari ini, tapi kita akan nampak pada satu hari nanti. Apabila kita ditimpa musibah, letak dalam minda kita, yakin dengan hati kita bahawa ini adalah satu hikmah yang belum kita nampak lagi kebaikannya sekarang, dan kebaikan itu insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan pada masa akan datang. Yang keempat adalah musibah yang kita lalui itu bukanlah untuk diratapi. Sebenarnya musibah yang kita lalui itu perlu diinsafi dan menjadikannya sebagai bantu loncatan untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Kita pada hari ini apabila berhadapan dengan musibah, kita lebih fokus kepada masalah. Kita lebih fokus kepada masalah yang kita sedang hadapi. Sebaliknya sebagai seorang mukmin, kita perlu menjadi seorang mukmin yang profesional.
apabila berhadapan dengan masalah, kita perlu mencari solusi. Jadi fokus seharusnya diberikan kepada solusi, bukannya kepada masalah. Jadi orang yang berhadapan dengan masalah, yang hanya fokusnya kepada masalah, dia akan menambah masalah-masalah lain. Jadi seorang yang bijak, seorang yang membaca ayat ini, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dia akan mengatakan bahawa ini adalah satu hikmah di mana apa yang berlaku kepada diri aku ini adalah sebagai satu perkara yang akan memberikan kebaikan pada masa datang. Jadi insafilah setiap apa yang berlaku kepada kita dalam bentuk musibah, dan anggaplah sebagai satu batu loncatan untuk kita melangkah dengan lebih jauh. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan sekalian, usah melihat musibah ini sebagai suatu ataupun kita umpamakan sebagai rumah yang sedang roboh. Tapi lihatlah musibah ini sebagai satu jambatan yang menghubungkan kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, baca ayat ini dengan mata hati kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran. Apabila kita membaca ayat Al-Quran ini, kita akan melihat dengan mata hati, dan bukannya menjadi seperti orang yang hatinya telah tertutup daripada melihat makna yang tersirat di sebalik Al-Quran. Jadi sekadar ini saja tuan-tuan dan puan sekalian. Teruskan bersama dengan Tadabbur Center, jemput like dan juga share laman Facebook kami, dan juga jemput follow Instagram Tadabbur Center, dan boleh melayari video-video yang telah kami rakamkan sebelum ini di www.tadabburcenter.com. Sekadar itu saja. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.